Apakah itu hutang? Dalam Kamus Dewan mendefinisikan hutang sebagai wang dan lain-lain yang dipinjam dari orang lain. Hutang dalam bahasa Arab ialah ad-dain, yang bermaksud sebarang liability, yakni tanggungan masa hadapan, sama ada dalam bentuk wang atau sebagainya. Dalam Islam, berhutang adalah harus. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang yang diberi tempoh hingga ke suatu masa yang tertentu, maka hendaklah kamu menulis hutang dan masa bayarannya itu. Surah Al-Baqarah ayat 282. Walaupun berhutang adalah suatu yang diharuskan, Islam tidak menggalakkan umatnya berhutang atau membuat pinjaman kewangan, terutama sekali bagi tujuan yang melebihi keperluan asas kehidupan. Fenomena yang menimbulkan kerisauan dalam masyarakat hari ini ialah wujudnya sikap segelintir anggota masyarakat yang membenarkan tabiat berhutang menguasai kehidupan mereka, sehingga membawa kemudaratan bukan sahaja kepada diri sendiri, malah ahli keluarga. Senario ini menyebabkan tabiat berhutang semakin menular dalam masyarakat yang bukan sahaja melibatkan golongan berpendapatan rendah, malah turut membabitkan golongan di peringkat pertengahan, berpendapatan tinggi dan profesional, sama ada kaki tangan kerajaan, swasta atau bekerja sendiri. Rasulullah SAW juga pernah bersabda bahawa tabiat berhutang harus diperangi sebagaimana memerangi amalan kekufuran. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda yang bermaksud, "Aku memohon perlindungan dengan Allah daripada perbuatan kufur dan hutang." Seorang lelaki bertanya kepada baginda, "Adakah kamu samakan kekufuran dengan berhutang, ya Rasulullah?" Baginda menjawab, "Ya." Dalam berhutang ada etikanya. Terdapat beberapa etika yang perlu dipenuhi bagi memastikan tidak berlaku pertikaian antara pemiutang dan penghutang di kemudian hari, serta mampu mengeluarkan penghutang dari terus bergelumang dengan hutangnya. Pertama, hutang itu tidak boleh mendatangkan keuntungan kepada si pemiutang. Dalam Islam, hutang yang diberikan perlulah dibayar dalam jumlah yang sama, melainkan si penghutang dengan rela hati membayar lebih pada saat pembayaran dibuat sebagai tanda terima kasih dan tidak dijanjikan ketika majlis akad berhutang dibuat. Ini kerana setiap hutang yang membawa keuntungan hukumnya adalah riba, sebagaimana disebut dalam sebuah hadis Nabi SAW yang bermaksud, setiap pinjaman yang membawa kepada manfaat bagi pemberi pinjam, maka ia adalah riba, dan riba itu sememangnya diharamkan dalam Islam. Kedua, setiap hutang yang dibuat hendaklah ditulis. Hutang yang dibuat perlu ditulis bagi memastikan pihak-pihak yang berkontrak, khususnya penghutang, menyedari komitmen masing-masing untuk membayar kembali hutang tersebut dan merekodkan pembayaran yang dibuat bagi mengelakkan berlakunya penipuan, salah faham atau permusuhan di kemudian hari. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 282, "Wahai orang-orang yang beriman, bila kamu melakukan hutang piutang yang waktu ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya." Ketiga, berniat dan berazam untuk melangsaikan hutang. Si penghutang hendaklah berniat dan berazam untuk melangsaikan hutang dengan segera. Hutang perlu dibayar sama ada sedikit atau banyak. Di dalam hadis Nabi SAW menyebut yang bermaksud menunda-nunda pembayaran hutang bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Hadis riwayat Bukhari. Keempat, jangan berjanji dan menipu untuk membayar hutang. Sekiranya tidak mampu untuk menunaikan hutang dalam masa tertentu, janganlah kita berjanji, kerana ia akan menghampakan si pemiutang. Sabda Nabi SAW, sesungguhnya apabila seseorang berhutang, maka bila berbicara ia akan dusta, dan bila berjanji ia akan engkar. Hadis riwayat An-Nasa'i.
kelima, doakan si pemiutang kerana membantu dalam memberikan hutang kepada kita. Nabi SAW bersabda yang bermaksud, barang siapa telah berbuat kebaikan kepadamu, balaslah kebaikannya itu. Jika engkau tidak mendapati apa yang dapat membalas kebaikannya itu, maka berdoalah untuknya hingga engkau menganggap bahawa engkau benar-benar telah membalas kebaikannya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jika masih ada hutang yang belum dilunaskan, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar terlepas daripada cengkaman hutang-hutang itu. Nabi SAW bersabda, nafsul mu'min mu'allaqatan bidainihi hatta yuqda anhu. Yang bermaksud, roh seseorang mukmin itu tergantung kepada hutangnya hinggalah hutangnya dilunaskan. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Oleh itu, Islam menganjurkan umatnya agar bijak menguruskan kehidupan, termasuk dalam aspek pengurusan kewangan. Meskipun hutang itu satu keharusan, namun tindakan tersebut tidak sewajarnya dijadikan sebagai amalan atau budaya, melainkan dalam keadaan terdesak atau sangat memerlukan. Umat Islam dianjurkan untuk menjalani kehidupan secara bersederhana dan bersyukur dengan nikmat yang dikurniakan oleh Allah atas daya usaha masing-masing. Nabi SAW pernah berdoa yang bermaksud, ya Allah, cukupkanlah keperluanku dari harta yang engkau halalkan daripada mengambil yang engkau haramkan, dan kayakanlah hatiku ya Allah dengan kurniaanmu daripada mengharapkan orang selain daripada engkau.